Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua pelajar. Okey, hari ini kita sambung kelas AutoCAD kita. Okey, yang mana tapi sebelum tu saya berharap anda semua sihat. Okey, bebas daripada COVID-19 insya-Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada virus penyakit. Okey, kita mulakan kelas hari ini. Okey, di hadapan skrin sekarang ni ada satu objek. Okey, yang mana lukisan ini sekarang dalam bentuk isometri lah. Okey, isometri. Jadi sekarang saya hendak mengajarkan anda bagaimana cara untuk melukis lukisan isometri menggunakan AutoCAD. Okey, sekarang ni maknanya saya akan mengajar bagaimana kita nak menghasilkan lukisan ini. Sebiji seperti ini. Okay, sama seperti ini dengan menggunakan perisian AutoCAD. Okay, perhatikan semua unit adalah dalam sentimeter. Jadi kalau kita ubah kepada milimeter akan menjadi 15 milimeter. Okay, pindahkan satu tempat perpuluhan. Okay, kalau 0.4 akan jadi 4 milimeter. 1.5 akan jadi 15 milimeter. Okay, macam biasa buka AutoCAD. Okey, paparan pertama, okey, macam biasa apa yang saya ingatkan kembali apa yang saya akan buat. Langkah pertama ialah saya akan settingkan unit. Okey, UNITS, tekan enter. Kemudian saya tukar inci kepada milimeter. Okey, supaya apa yang kita masukkan nilai lepas ini adalah dalam unit milimeter kerana kita lebih biasa menggunakan milimeter. Dan kita klikkan okey. Okey, kemudian saya akan cuba memeriksa tetapan saya. Okey, pada snap ni saya klik kanan, saya tekan setting. Kemudian okey, untuk isometri, lukisan isometri, kita perlu tukarkan ini kepada isometric snap. Okey, isometric snap. Okey, yang lain tak perlu diubah untuk snap and grid ni. Okey, untuk pola tracking pastikan dianya on. Okey, kemudian increment angle dia kita ambil untuk memudahkan kita pilih 15. Kalau tak ada 15, awak type di sini 15. Okey, masukkan nilai 15 di sini. Okey, dan tikkan pola tracking on. Okey. Kemudian untuk object snap, okey, tikkan object snap dan onkan semua. Okey, kecuali nearest dan parallel. Dan kemudian itu sahaja, klik OK. Okey, sekarang cuba perhatikan cursor saya ni, tetikus saya sudah berubah menjadi sengit. Ini menandakan tetapan sekarang berada dalam tetapan isometri. Okey, untuk lukisan isometri. Okey, kemudian saya masukkan arahan zoom, ZOOM, enter. ALL untuk semua, enter. Okey, itu bermakna saya sedang zoom keluar, zoom out keluar. Okey, untuk semua lukisan. Okey, sekarang ni balik kepada lukisan, saya tekan alternate tab. Okey, ini adalah lukisan. Okey, jadi untuk menghasilkan lukisan isometri, okey, benda pertama yang mesti ada ialah satu garisan 30 darjah ke kiri dan 30 darjah ke kanan. Okey, dan untuk rujukan kita buatkan satu garisan yang melintang. Okey. Jadi okey, ambilkan line LINE, enter. Okey, masukkan koordinat pertama. Okey, koordinat pertama saya ambil lah nilai dia mungkin 10,10. Maknanya koordinat ni ialah 10 10. X10 Y10. Jadi saya tekan enter. Okey, maknanya sekarang nampak tak dia pergi ke atas. Okey, maknanya titik tu berada di luar skrin, saya zoom out. Okey, ini adalah titik 10 10 saya. Okey, kemudian saya tarik saja ke kiri. Okey, saya masukkan berapa panjangnya, kita ambil panjangnya mungkinlah kita letaklah 15. Kita ambil 20 lah, 20. Okey, 20, enter. Enter sekali lagi. Okey, sekarang barulah saya zoom, ZOOM, enter. ALL, semua, enter. Okey, sekarang saya sudah zoom out semua. Okey, ini adalah apa yang saya baru buat. Okey, sekarang saya buat satu garisan 30 darjah. Okey, saya ambil line.
Okey, saya letakkan pada titik tengah ni, midpoint. Okey, titik tengah. Saya klikkan kiri di sini. Saya tarik ke sebelah kiri. Okey, pastikan sudutnya betul. Okey, 150 darjah sebab apa? Kerana 180 tolak dengan 30. Okey, sini adalah 30. Jadi jawapannya ialah 150. Okey, jangan ambil yang ini. Yang ini salah. Bukan 165, tapi 150. Okey. Okey, letakkan kat sini. Kita klik saja di kiri di sini. Okey, ini hanya untuk rujukan. Enter. Okey, satu lagi. Tekan enter sekali lagi, letakkan balik di sini. Tarikkan ke kanan pada sudut 30 darjah. Okey, jangan ambil 15 sebab 15 ni bukan sudut yang betul untuk isometri. Yang betul untuk isometri ialah 30. Okey, di sini saya klik saja kiri di sini. Saya tak kisah panjangnya berapa. Saya tekan enter. Okey, sekarang ini adalah garisan rujukan kita lah. Okey. Balik kepada lukisan. Okey, saya akan mula lukis di sini. Okey, saya akan cari titik ini dahulu. Okey, sisi ini bermakna ianya adalah 19. Okey. 19 daripada hujung sini. Okey, balik kepada AutoCAD, saya ambilkan garisan. Saya tindan balik di sini, saya letakkan di sini, saya tarik ke sini dan saya tulis okey 19. Saya typekan 19, saya tekan enter. Okey, maknanya dia terkeluar daripada ni garisan, tak apa. Saya tarikkan ke atas. Okey, tengok bertebalnya. Okey, tebalnya ialah 7.6 mm. Okey, ni 0.76 ni maknanya 0.76 cm lah. Sekarang tukar kepada milimeter akan jadi 7.6 mm. Okey. Saya tarikkan ke atas, saya masukkan nilai dia 7.6 mm, saya tekan enter. Okey. Kemudian saya tarikkan ke depan. Okey. Situ saja. Okey, saya tekan enter sekali lagi. Okey. Sekarang saya nak cari titik ini pula. Okey, ini adalah berapa daripada hujung sini? Okey, 2.3. Kita kena kira. Okey, 23. Kejap saya ambil kalkulator. Okey, 23 tolak 4.6 tolak 7.8 tolak 4.6 akan dapat 6. Okey, 6 bila bahagi dengan 2, okey, sini akan dapat 3. Okey, 3 di sini dan 3 di sini. Okey. Sekarang jaraknya ialah 3 daripada hujung. Okey, sekarang saya ambil line, saya letakkan di sini. Okey, masukkan nilai 3. Enter. Okey, kemudian tarik ke atas sebanyak 7.6. Okey, 7.6. Enter. Okey, kemudian saya tarikkan ke sini. Saya tekan enter. Okey, saya tekan enter sekali lagi untuk arahan line. Letakkan di bucu ini. Kemudian tarikkan ke sini. Klik kiri, kemudian enter. Okey, sekarang sudah siap bahagian ini. Okey, kemudian kita sambung di sini pula. Okey, ini adalah 4.6 daripada sini. Jadi 4.6 dengan 7.6. Okey, sekarang ambil garisan. Okey, letakkan di bucu ini. Okey, tarik ke sana, masukkan nilai dia 4.6. Okey, kemudian ke atas ialah 7.6. Okey, 7.6 ke atas. Kemudian ke sini, letakkan saja di sini, klik kiri, tekan enter. Okey, sekarang saya delete dulu yang ini. Okey, sekarang untuk delete, senang sahaja, saya pilih garisan yang hendak di delete. Kemudian saya tekan delete. Okey, sama juga yang ini, pilih yang ini, tekan delete. Okey, pilih yang ini, tekan delete. Kemudian pilih yang ini. Okey, tekan delete. Okey, satu bahagian sudah siap. Okey. Okey, sekarang kita akan sambung di sini. Okey, di sini panjangnya
4.12 tolak 1.9. Jadi maknanya 41.2 tolak 19. Okey. Okey, tak apa. Kita ambilkan garisan. Okey, letakkan di sini. Okey, tarikkan ikut sudut 30. Okey, maknanya 150 lah. Okey, jangan tertukar. Jangan ambil yang ini, nanti salah. Okey, ambil yang 150. Sebab apa? Sebab 180 tolak dengan 30 adalah 150. Okey, itulah isometri. Okey, sekarang panjangnya ialah 41.2. Okey, ni 41.2 tolak 19. Okey, tak apa. Kita kira 41.2 tolak 19. Jawapan dia 22.2. Okey, saya masukkan nilai 22.2. Enter. Kemudian okey, bila tak dapat, bila saya gelekkan scroll di tetikus saya tak boleh zoom out. Okey, saya pun typekan saja ZOOM. Saya escape dulu, escape. Saya typekan ZOOM, enter. ALL, enter. Okey, baru dah boleh zoom out. Okey, sekarang saya sambung lagi. Okey, ni ke atas. Okey, ke atas ni tingginya 1.15 tolak 4.4. Okey, 15 tolak 4.4, jawapan dia 11.6. Okey, 11.6. Okey, di sini ke atas adalah 11.6, enter. Okey, kemudian ke depan lebarnya ialah okey, ni silap 1.2 ni di hujung sini ya, bukan di sini. Jadi maknanya tak apa, kita buat yang ini dulu, lepas ni kita potong. Okey, kita buat yang ini dulu. 0.94 1.2 tolak 94. Okey, ni panjang di sini. Maknanya kita kena pindahkan ni sebanyak 2.6. Okey, 2.6. Okey, maknanya saya escape, saya ambil garisan, saya letakkan sini, saya tarik ke depan 2.6, enter. Okey, kemudian saya tarik ke atas sebanyak tadi lah, sebanyak 1.16, 11.6, enter. Okey, enter. Yang ini saya delete kerana tersilap. Okey, kemudian di sini lebarnya ialah 9.4 tolak 2.6. Aduh, kena kira sekejap. 9.4 tolak 2.6, 6.8. Okey, 6.8 ke depan. Okey, ambil line. Okey, tarik ke depan. Pastikan sudut dia betul lah, 330. Okey. Berapa tadi? 6.8. Enter. Okey, kemudian okey, ke bawah. Ke bawah ialah 7.6. Okey, 1.1 11.6 tolak okey, 11.6 tolak 7.6, 4. Okey, ke bawah tu 4. Okey, ke bawah ni 4, enter. Kemudian akan sambung terus ke sini. Kemudian enter. Okey, sekarang saya akan trim ini. Okey, trim, enter sepadan saya. Okey, masukkan sepadan, ini sempadan. Saya tekan enter. Okey, saya pilih yang hendak dibuang, saya pilih yang ini. Oh, tak boleh. Kenapa tak boleh? Okey, tak apa. Delete. Okey, delete saja. Kalau tak boleh trim, kita delete. Okey. Okey, yang ini boleh trim lah. Okey, saya ambilkan titik ni, saya pindahkan ke sini. Okey, escape.
Okey, sekarang sudah siap bahagian itu. Okey, kemudian saya akan buat yang ini pula. Okey, lebarnya ialah 2.3. Okey, saya akan tarik ni 2.3. Jadi 23 lah. Okey, ambil line, letak di sini. Tarikkan ke atas. Okey, sudutnya 30. Okey, pastikan betul. Okey, jaraknya 23. 23, enter. Okey, kemudian enter sekali lagi. Okey, ke depan ni saya boleh copy saja. Okey, copy ni maknanya salin lah. Okey, sekarang contoh sudah ada. Saya hanya salin ini, letakkan di sini. Jadi saya typekan copy, C-O-P-Y, enter. Okey, escape C-O-P-Y, enter. Select objek. Okey, objek yang hendak di copy yang ini. Klik enter. Kemudian letakkan base point dia, saya ambil di sini. Okey, kerana saya nak letakkannya di sini. Okey, enter. Okey. Sekarang okey, sekarang okey, sekarang tinggi. Okey, yang ini tak ada masalah. Sekarang kita tengok bahagian atas sini. Sekarang tinggi ini ialah, okey, dia ada bagi sudut 30. Maknanya 30. Okey, tak boleh guna sudut dalam isometri kerana sudutnya sudah lari lah. Jadi kita hanya perlu cari tinggi ni. Okey, tinggi ni macam mana nak buat ni? Okey, 15. 15 ni daripada bawah ni lah. 15 daripada bawah. Okey, tak apa, kita buat tinggi 15 dulu. Okey, sekarang daripada tu kita buat 15. Okey, saya ambil satu garisan, saya letakkan di di bawah sini. Okey, saya tak klik di sini saya letakkan saja dan saya tarik ke bawah. Okey, akan ada extension dan juga akan ada intersection. Okey, saya letakkan di sini. Saya tarik, kemudian saya tarikkan ke atas. Okey, saya taikkan, saya masukkan nilainya adalah tinggi. Okey, tinggi lukisan kita 15. Enter. Okey. Kemudian ini adalah puncak yang paling tinggi lah. Okey, sekarang saya tarik ke sini sebanyak lebarnya. Okey, lebarnya ialah 23. Saya tak masukkan 23, saya tekan enter, kemudian saya tarikkan ke bawah. Okey, letakkan di sini, saya tekan enter. Okey, sekarang bucu ini mesti pergi ke sini lah. Cuma di titiknya masih belum jumpa lagi. Okey, sekarang tengok lukisan. Okey, dia hanya berikan kita ini adalah sudut 30. Okey, dalam isometri, sudut 30 tidak akan jadi 30. Sebab apa? Kalau tertengok dengan mata kasar kita, walaupun bentuk dia, sudut dia sama 30 sini 30, tapi kalau terlihat pun sudah nampak sini besar, sini kecil. Jadi dalam isometri sudut tidak boleh diguna pakai lah. Okey, sekarang yang perlu kita cari ialah titik ini di mana. Okey, sekarang kalau kita tahu lebar ni berapa, kita boleh cari titik tu. Okey, sekarang lebarnya dia tak berikan. Dia lebarnya dia tak berikan. Okey, itu masalah kita lah. 1.5 ini 40. Okey, macam mana nak buat ni? Okey, macam mana? Okey, tingginya 4.4. Okey, tinggi ini 4.4 sebab dia bagi ni. Okey, 4.4. Maknanya di sini 4.4. Okey, sini kita tak tahu. Okey. Sekarang kita perlu gunakan teorem Pythagoras. Okey, kita cuba kira. Okey, tinggi ni 4.4. Okey, 4.4 bahagi dengan tangent 30. Okey, jawapannya 7.62. Maknanya di sini ialah 7.62. Maknanya 7.6 lah. Okey, 7.6.
Okey, ni saya kira dengan kalkulator 7.6. Okey, jadi ambilkan garisan, letakkan di sini. Okey, tarik ke kiri ke kanan, masukkan 7.6, enter. Okey, sekarang situ ialah titiknya dan saya ambil saja garisan ni, saya letakkan di sini. Di end point di sini. Okey, kemudian tekan enter. Okey, kemudian saya trim, trim, trim. Okey, ini sepadan saya. Okey, enter. Saya buang garisan ini. Saya buang garisan ini. Okey, tak boleh. Okey, escape. Saya deletekan saja, delete. Okey. Kemudian saya trimkan sekali lagi. Enter. Sini sempadan, enter dan buang yang ini. Enter. Okey, sekarang itu adalah bucunya. Mana jaraknya ialah 7.6. Okey, tingginya 4.4. Okey, sekarang saya akan copy yang ini, letakkan ke sini. Okey, arahan saya copy, copy, enter. Objek saya nak copy yang ini. Okey, enter. Kemudian masukkan base point. Okey, letakkan base point di sini. Kemudian letakkan saja di sini. Enter. Okey, kemudian ambil garisan, line. Okey, mewadai type L saja. L, enter. Okey, maknanya dia akan fahamlah itu line. Okey, kemudian letakkan di sini, tarikkan ke sini. Okey, enter. Okey, sekarang yang sebelah sini sama juga. Jaraknya ialah 7.6. Okey. Okey, sekarang ambil line. Okey, letakkan di sini, tarikkan ke sini sebanyak 7.6 7.6, enter. Kemudian yang ini barulah okey, tak apa. Sekarang kita ambilkan tinggi ni. Okey. Tinggi ni okey, senang saja, ambil garisan. Okey, letakkan kat sini, tarikkan saja ke atas. Okey, letakkan di sini. Enter. Okey, persilangan ini ialah tempat yang akan bersilang lah dengan yang ini. Okey, ambil garisan. Okey, letakkan di titik hujung sini. Okey, letakkan di sini. Enter. Kemudian saya pun delete semua garisan yang tidak diperlukan. Enter, yang ini delete. Kemudian trim, trim, enter. Sempadan saya yang ini. Enter. Buang yang ini. Buang yang ini. Enter. Sekarang saya akan copy yang ini ke sana. Okey, saya copy yang ini dulu ke sana. Okey, copy, enter. Okey, AutoCAD ni senang sebab kita boleh copy. Okey, kalau lukisan manual jangan harapkan nak copy. Okey, nak cari pembaris lagi, nak cari pensel lagi, nak betulkan sudut lagi. Tapi kalau AutoCAD memang garanti sudutnya betul, insya-Allah, kalau kita ikutkan langkah yang betul. Okey, sekarang ambil line, letakkan di sini, letakkan di sini. Okey, enter. Kemudian copy, enter. Objek yang ini copy, enter. Base pointnya di sini, enter. Letakkan di sini, enter. Kemudian copy lagi, enter. Objek yang ini copy, enter. Okey, base point di sini. Kemudian letakkan di sini, enter. Okey. Okey, sekarang bentuk kita sudah semakin nampak. Okey, balik kepada soalan. Okey, sebenarnya di belakang ini ada potongan lah. Okey, potongan. Yang mana dianya perlu ke belakang lagi sebenarnya. Okey, lebarnya lebarnya ialah 9.4 tambah 2.6. Okey, 12. Okey, 6, 10, 9, 11. Okey, maknanya 1.2. Okey, 1.2. Okey, tak apa, 1.2. Maknanya kita pindahkan lagi garisan ni, kita pindahkan sebanyak 2.6 ke belakang. Okey, garisan ini kita pindahkan ke belakang sebanyak 2.6. Okey, saya copy, enter. Okey, garisan ni, enter. Okey, base point di sini, tarik ke belakang sebanyak 2.6, enter. Okey, enter sekali lagi.
Kemudian jaraknya 0.4. Okey, 0.4 ni secara secara rata lah, bukan sengit ya. Yang sengit ni bukan 4, tapi yang rata ni ialah 4. Jadi maknanya kita kena ambil line. Tarikkan ke sini. Sudut dia mesti betul sudutnya. Yang ini. Tarikkan saja dulu untuk kita punya ni lah rujukan. Kemudian jaraknya 4. 4 ambil line. Letakkan di sini, tarikkan 4, enter. Tarikkan ke atas. Okey, 4, enter, tarikkan ke atas. Okey, enter. Susah juga ni. Okey. Okey, sekarang titik tu sudah jumpa. Okey, ambil line saja, line, enter. Okey, tarikkan ke depan. Enter. Kemudian trim, T-R-I-M, enter. Sepadan kita yang ini, enter. Buang yang itu. Okey. Sekarang yang ini boleh delete. Okey, itu adalah kita punya sambungan lah. Okey, cumanya dia punya ni. Okey, lebarnya. Okey, lebarnya ialah K12 1.2. Okey, maknanya saya kena copy ni. Jaraknya 1.2 lah. Jadi saya COPY, enter. Garisan ni, enter. Okey, pindahkan ke sana sebanyak 9.4, enter. Okey, enter sekali lagi. Kemudian yang ini copy, COPY lagi, enter. Objek ni, enter. Space point di sini, copy ke sini, enter. Okey, baru nampak dia punya ni. Jadi TRIM, enter. Okey, sini, enter. Buang yang ini, enter. Okey, yang ini. Okey, TRIM, enter. Sempadan di sini, enter. Buang yang ini, enter. Okey. Kemudian yang ini tak ada. Ni hanya rujukan kita. Tak ada. Okey, ambil line ni. Letakkan di sini. Tarikkan 30 darjah sehingga persilangan ni. Enter. Okey, kemudian yang ini tarikkan saja sampai persilangan. Okey, enter. Kemudian trim, enter. Enter. Okey, di sini sempadannya, enter. Buang yang ini, enter. Okey, sekarang yang ini boleh buang lah, delete. Okey, yang ini hanya panjangkan. Okey, panjangkan. Okey, setakat tu. Okey, kemudian yang sebelah sini pula. Okey, sebelah sini sama juga, dia ada sikit nampak di sini Okey, yang sebelah sini. Okey, jaraknya 9 point. Okey, 9.4 Okey, kita copy dulu. Kita copy. Okey, yang ini COPY, enter. Objek ni, enter. Okey, copy yang ini, letak di sini, enter. Kemudian yang ini panjangkan. Okey, tak payah Okey, 9.4 ni maknanya. Okey, di sini tadi kita kira 7.6. 7.6 di sini 7.6. Okey, maknanya ambil line.
letakkan di sini. Okey, ke depan. Okey, ke depan 7.6, enter. Kemudian tarik ke atas. 7.6 tu apa ni? Okey, 7.6 Okey, tarik ke atas sampai persilangan ni. Enter. Okey, kemudian ambil line, letak di sini, tarik ke tempat persilangan. Enter. Okey, sekarang saya rasa dah betul lah. TRIM, enter. Yang ini sepadannya enter, buang yang ini, enter. Okey, yang lain semua delete. Okey, TRIM, trim, sempadan sini, enter, buang yang ini, enter. Okey, cuba tengok. Okey, betul lah. Okey. Okey, sekarang selesai yang itu. Kita pindahkan ke bahagian depan sini. Okey, sekarang kita hanya perlu copy sebanyak, yang ini copy ke sana sebanyak 7.8. Okey, maknanya 7.8 tambahkan dengan 4.6 lah. Okey. 7.8 tambah 4.6. 7.8 tambah 4.6. 12.4. Okey, 12.4. Okey, COPY, enter. Okey, 1, 2, 3, 4. Enter. Okey, base point di sini, tarik ke sana sebanyak 12.4. Okey, 12.4. Enter. Okey, enter sekali lagi. Kenapa 12.4? Sebab kita copy yang ini dan saya ambil base point dia di sini. Okey, bila base point di sini, kalau kita pindahkan yang ini hanya 7.8, maka dia akan berada di sini dan petak itu akan berada di sini. Jadi, kita perlu tambahkan satu lagi yang ini. 4.6. Jadi, barulah dia akan ada di sini dan jadi petak di sinilah. Okey. Itu barulah jawapan yang betul. Okey, sekarang ni. Okey, kita hanya perlu sambungkan garisan ni. Okey, ambil line. Okey, letakkan di hujung sini, tarikkan ke sini. Okey, enter. Okey, kemudian ambil line. Okey, letakkan di sini. Okey, tarik ke belakang dengan sudut 30. Okey, 150. Kemudian tengok dia punya panjangnya berapa? 11.2. Untuk sampai ke center ni. Okey, jadi 11.2 lah. Okey, tarik ke belakang sebanyak 11.2, enter. Okey, kemudian ke sana adalah 7.8. Okey. Ke sana, sini 7.8, enter, dan kembali ke sini. Enter. Okey, sekarang okey, dalam isometri untuk membuat bulatan ni, okey, bulatan ini akan ternampak seperti elips. Kalau bulatan ni penuh, bulatan itu akan ternampak seperti elips. Jadi kalau kita guna arahan circle, okey, saya cuba kita guna arahan circle, CIRCLE, enter. Okey, kalau kita buat bulatan di sini, okey, bentuknya akan jadi bulat macam ni Jadi bulatan tu tak betul dengan isometri. Okey, dalam isometri untuk membuat bulatan kita kena menggunakan arahan ellipse kerana bentuknya seperti ellipse. Okey, jadi ellipse okey, kita boleh type ELLIPSE. Okey, ellipse, enter. Okey, sekarang specify axis. Okey, tak perlu, kita boleh abaikan sebab kerana kita menggunakan yang ini, isometric circle. Okey, jadi saya typekan, saya masukkan I untuk iso, saya tekan enter. Okey, masukkan pusatnya di sini. Okey, dan saya tarik keluar. Okey, nampak seperti bulatan itu tak betul. Okey, bukan bulatan yang saya nak sebab bentuknya pelik. Okey, sekarang bulatan ini adalah untuk satah yang sebelah kiri. Okey, jadi saya tekan F5. Okey, F5. F5 ni kita nak ubah pandangan lah. Okey, ni pandangan atas. Okey, ni pandangan sebelah kanan. Okey, jadi sebenarnya kita akan menggunakan bulatan yang sebelah atas lah.
Jadi untuk pandangan atas, kita tekan F5 lagi. Okey, ini barulah pandangan bulatan daripada atas. Okey, sekarang saya hanya letakkan di sini untuk dia punya jari. Saya klik kiri. Okey, sudah siap kita punya bulatan, dan saya hanya perlu trim. T-R-I-M, enter. Okey, saya ambil seban dan yang ini, enter, dan saya buang yang ini, enter. Okey, yang ini saya delete. Okey, sekarang saya hanya perlu copy yang ini ke bawah sebanyak tebal ini, iaitu 7.6. Okey, C-O-P-Y, enter. Objek ini, enter. Okey, base pointnya. Okey, base point di sini. Okey, tarikkan ke bawah sebanyak 7.6. Enter. Kemudian enter sekali lagi. Okey, sekarang yang ternampak di sini hanyalah sedikit ini saja. Yang ini saja yang kita guna pakai. Yang ini semua boleh trim. Okey. Tapi kita sambung dulu. Okey, ambil line. Okey, letakkan di sini dan sambungkan ke sini. Okey, enter. Kemudian barulah kita trim. T-R-I-M, enter. Okey, sempadan yang ini, enter, dan kita buang yang ini. Enter. Okey. Okey, selesai untuk lukisan isometri. Okey, maknanya saya cuba recall semula. Saya cuba ulang balik. Untuk membuat bulatan dalam isometri, kita kena menggunakan arahan ellipse. Okey, maknanya kita hanya perlu type lah ellipse, E-L-L-I-P-S-E, ellipse. Okey, ataupun awak type E-L saja. E-L, enter. Okey, maknanya dia sudah tahu bahawa kita nak masukkan ellipse. Jadi hanya type EL dan enter, ataupun awak boleh juga pilih di sini. Okey, ini adalah butang untuk ellipse. Okey. Okey, kalau ellipse yang biasa kita boleh guna dia punya paksi lah. Paksi major dan paksi minor contohnya. Kalau paksi major dia, untuk paksi major kita ambil 4, enter, dan paksi minor ni nampak tak dia ambil daripada tengah. Tadi dia ambil daripada hujung sini, hujung sini ke hujung sini. Tapi sekarang untuk paksi menegak ni dia ambil daripada tengah, jadi kita perlu masukkan nilai 1 lah. Okey, 1, enter. Okey, ni adalah ellipse lah. Ellipse yang mana paksi major ni 4 dan paksi minornya 2. Okey, 2 ellipse. Okey, delete balik. Okey, Z-O-O-M, enter. A-L-L, enter. Okey, ni adalah lukisan kita. Okey, delete lah yang ni. Okey, cuba tengok dekat layout. Okey, ni adalah lukisan lah. Okey. Okey, contoh saya nak buat pengukuran. Saya nak buat pengukuran. Saya pergi kepada dimension. Okey, sebelum tu saya kena besarkan dimension lah. Okey, saya pergi dekat dimension style. Okey, modify. Okey, bahagian teks ni saya ambilkan saiz tulisannya, ambil 0.5. Okey. Okey, close. Okey, saya cuba ukur. Ambil dimension, ambil align. Okey, align ni sebab dia akan ukur ikut apa yang kita ni lah, kita buat sebenarnya. Okey, contoh yang ini ke sini. Okey. Okey, 4.6. Kemudian enter lagi. Yang ini ke sini 7.83. Kenapa 83? Okey, delete dulu. Sebab apa jadi salah tu? Sebab masa kita nak mengukur tu, kita tidak letakkan pada titik yang betul. Okey, ambil semula align. Okey, kita kena zoom dekat. Okey, zoomkan dekat sikit. Okey, letakkan di titik hujung ni, note. Zoom out. Okey, letakkan di bucu ni. Okey, barulah ukurannya jadi betul. 7. Okey, 8. Dan tengok lukisan kita. Okey, 7.8. Yang ini 4.6 lah. Okey, ukur lagi. Dimension, align. Okey, kalau saya ambil linear. Okey, saya ukur di sini. Contoh. Okey, saya letakkan di sini. Okey, linear ni dia ukur secara macam oblique lah. Okey, tengok dia ukur secara menegak macam ni, dan ni melintang dan ini menegak. Jadi bukan apa yang kita nak lah. Jadi kita kena ambil dimension align. Okey, letakkan di bucu ni.
Okey, kemudian letakkan di bucu sini. Okey, 4.6 betul lah. Okey, letakkan sini. Okey, sekarang saya nak ubah dimension ni kepada satu tempat perpuluhan saja. Okey, saya pergi kepada dimension. Saya ambil dimension style, modify. Okey, primary unit tukar kepada 0.0. Okey. Close. Okey, barulah jadi satu tempat perpuluhan saja. Okey, lagi ambil dimension, ambil align. Okey, ukurkan daripada sini ke sini. Okey. 38.6 alternate tab. Okey. Okey, betul lah. Sebab apa? 4.12 tolak dengan 2.6. Okey. Okey, yang ini tak ada lah. Ini kita boleh trim. TRIM, enter. Okey, sepadan yang ini, enter. Buang yang ini, enter. Okey, itu sahaja kelas untuk minggu ini. Harap anda boleh install AutoCAD dan dalam laptop dan boleh buat benda ini di rumah. InsyaAllah awak akan boleh buat dan akan berminat untuk belajar AutoCAD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nizam daripada TV Korkerai Teknologi Kuala.